kasih semua hadir pada hari ini. Kita mulakan kelas kita dengan baca Muqit Al-Fatihah. Okey, boleh minta semua buka kamera tak? Saya buka apa nak tahu jugalah satu seorang-seorang kan. Saudara-saudari semua kan. Okey. Okey. Saya mohon untuk buka kamera. Okay, terima kasih banyak Okey. Hari ni saya akan brief untuk assignment akhir. Okey, berkenaan travel fotografi. Okey, tapi sebelum tu semua boleh submit kata apa assignment number 2 di Your Future Saya dah buka kata apa dekat folder general assignment number 2. Okey, assignment number 2. So boleh submit jadi makna submit tu boleh PDF kan dan hantarlah dekat dalam Your Future tu Jadi so don't worry. Okey, jadi maksudnya macam mana? Masuk ke dalam PowerPoint, PDF kan, kemudian nanti upload dekat dalam Your Future Okey, yang itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah hari ini saya akan brief untuk assignment yang terakhir. Okey, assignment yang last Jadi maknanya kita ada hanya 3 assignment saja untuk semester ni. Okey, saya akan brief dahulu assignment terakhir apa yang perlu saudara-saudari semua buat. Okey, kemudian saya ada masuk sedikit kata apa sedikit saya akan bagi brief sedikit, ajar sikit berkenaan dengan nota-nota yang saya beri pada kelas pada dalam Your Future pada 4 minggu yang lepas. Mungkin saya akan bagi secara rough ajalah kan, sebab saya percaya masing-masing dah baca. Okey, jadi saya akan brief dahulu assignment yang terakhir. Senang aja. Okey, yang pertama adalah okey, nanti masukkan dekat dalam grup nama. Okey, yang pertama sekali adalah setiap seorang kena pilih satu tempat pelancongan travel di Malaysia. Satu tempat. Okey, tak kisah kat Sibu ke, Kota Kinabalu ke, KL ke, Shah Alam ke, dia tak boleh sama. Dia kena berbeza. Okey, so jadi maksudnya setiap seorang kena pilih satu tempat travel. Okey, tempat travel sama ada dekat mana-mana, pulau ke, bandar ke, negeri, dia mesti ada spesifik. Contohnya Kuala Lumpur, dekat bandar Kuala Lumpur. So maknanya kena ceritakan, kena compilekan apa tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur beserta dengan gambar-gambar yang ada. Okey, so gambar ni perlu shoot tak? Bukan shoot. Gambar ni boleh Google, cari kat internet tempat-tempat yang menarik di Kuala Lumpur Okey, tempat menarik ni termasuk shopping complex ke, mesti ada kata apa tempat lawatan, contohnya galeri ke. Okey, yang kedua mesti ada makanan food. Okey, yang ketiga mesti ada apa kata kekuatan dekat situ. Kalau contohnya Kuala Lumpur, of course lah shopping complex, ada aktiviti-aktiviti yang dia buat yang dianjurkan, aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Okey, lepas tu apa yang saya nak minta adalah setiap aktiviti-aktiviti tersebut, makanan ke, tempat makan ke dan sebagainya, mesti ada gambar. Gambar tu boleh diambil dekat mana-mana medium, internet ke, Google ke, Facebook ke, tak kisah mana-mana. Dan pastikan kena ada sources kat situ, iaitu sources gambar tu kat mana ambil. Okey, so jadi saya ulang balik. Yang pertama adalah pilih tempat. Tempat tak kisah, apa saja tempat. Okey. Okey, lepas tu yang kedua masukkan dia punya kata apa tempat, kedua makanan, yang ketiga adalah aktiviti yang boleh dibuat kat tempat tu. Okey, yang boleh buat kat tempat tu Okey. Kemudian okey, yang terakhir, yang keempat, okey, cari 5 keping gambar yang kata apa yang mempromosikan tempat tersebut dan buat kritikan. 5 keping. Okey, 5 keping. 5 keping kena buat kritikan gambar tu. Kalau gambar tu strong, cakap strong. Kalau gambar tu tak strong, cakap tak strong. Faham tak maksud dia? Jadi maksudnya ada 4 phase yang kena buat Tahu saya ulang balik. Yang pertama adalah pilih satu tempat, tak kisah apa-apa saja tempat, dan pastikan tempat tu dia punya gambar dia okey lah. Janganlah cari tempat yang kata apa tak ada langsung dalam peta apa. Memang ada dalam peta Malaysia tapi benda tu bukan satu tarikan. Okey. Okey, yang kedua, okey, bagi tahu kat situ, okey, gambar-gambar, cari gambar tempat,
makanan, food dan juga aktiviti. Okey, aktiviti. Ambil saja. Okey, gambar kata apa? Minimum adalah 5, maksimum adalah 10. Okey, tak kisah. Okey, apa-apa. Kemudian daripada gambar-gambar yang diambil ni, okey, boleh pilih 5 yang okey ataupun 5 yang rasa saudara-saudari semua nak kritik ke dan sebagainya. Okey, pilih antara yang banyak-banyak tu 5, 10, 15 tu contohnya. Ambil hanya 5 sahaja. Okey, tak kisah nak buat scene ke, landscape ke, gambar-gambar yang mesti mempromosikan tempat tu. Kemudian buat proses kritikan dan juga interpretation. Okey, jelas tak kelas? Okey, macam mana proses kata apa kritikan tu dibuat? Mesti ada 3. Yang pertama, interpretation, mechanical, formalistic. Okey, interpretation bagi tahu sampai tak maksud gambar ataupun berjaya tak juru gambar ni, dia capture gambar tu, kita boleh terpengaruh dengan gambar tu. Okey, travel tu. Maknanya adakah gambar tu dia ada boleh bawa kesan psikologi. Orang tengok gambar tu orang rasa macam nak pergi, ataupun orang tengok gambar tu orang rasa macam best di tempat tu walaupun tempat tu biasa, tapi disebabkan gambar tu very powerful. Itu dalam interpretation lah. Mechanical, tengok, bagi tahu exposure ni betul ke tak betul. Okey ke tak okey, low shutter ke high shutter ke, itu aspek-aspek teknikal. Lepas tu yang ketiga yang formalistik tu adalah aspek-aspek yang kata apa, elemen-elemen of art. Okay, elemen-elemen of art, dia punya line, shape, colours dia, lighting dia dan sebagainya. Itu adalah aspek formalistik. Okay, maknanya kritik ni tak semestinya benda yang buruk, boleh juga kritik benda yang baik. Maknanya dia kata, gambar ni bagus, memang saya tengok gambar ni, your personal view, your kritik view, maknanya kepada gambar-gambar yang kata apa, yang boleh menarik minat orang untuk tengok, ataupun orang tengok gambar tu orang rasa tak nak pergi tempat tu, rasa macam okey, tak ada apa yang best pada tempat tu. So that's why kena pilih tempat yang memang, bagi nasihat saya, yang ada banyak gambar. Yang boleh saya sebut 3 benda tu: tempat, makanan, food ataupun aktiviti. Dapat tak? Clear? Contohnya Kota Kinabalu ke Sabah, spesifikkan Kota Kinabalu. Okey, ada bandar Kota Kinabalu, boleh naik Gunung Kinabalu, lepas tu makanan-makanan yang ada di Kota Kinabalu. Okey, clear tak? Saya nak fokuskan di Malaysia sahaja. Okey, di Malaysia sahaja. Saya tak nak ASEAN, saya tak nak Indonesia, saya tak nak Brunei. Saya nak di Malaysia saja. Boleh spesifikkan. Kena carilah kot gambar-gambar yang itulah. Clear tak benda tu? Tak payah shoot. Okey, tak perlu shoot. Tapi kata doktor, saya sebenarnya ada gambar saya sendiri untuk nak masuk ke dalam tu. Carry on, tak ada masalah. Okey, kalau ada, okey, bagus. Kalau tak ada, just ambil saja gambar sedia ada. Maknanya tak perlulah nak pergi tempat tu, nak pergi syuting dan sebagainya, tak perlu. Okey, tugas saudara-saudari semua adalah kena promosikan tempat tu. Promosikan tu maknanya presentation saudara-saudari semua memang kena, kena promote tempat yang saudara-saudari pilih tu. Okey, kena promotekan. Apa yang bestnya tempat tu? Kenapa saudara-saudari semua pilih tempat tu? So maknanya kita akan buat presentation tersebut pada seminar yang terakhir, seminar yang kelima. So saya bagi masa sehingga seminar yang kelima untuk buat persediaan untuk presentation akhir. Presentation akhir saudara-saudari semua adalah yang saya sebut tadi tu. Clear tak maksud dia? So maknanya kan kita ada 3 hari bulan 7 ni, kita ada 3 bulan 7 3 bulan 7 seminar keempat. Tapi seminar keempat tu saya just cover kelas saja, saya habiskan syllabus. Maknanya seminar yang kelima tu baru kita akan buat final presentation. Clear tak? Okay, jadi maksudnya ada dalam 4 minggu kot saya rasa. 4 minggu. 1, 2, 4 minggu lebih kurang lah 4 minggu. 4 minggu lah, lebih kurang 4 minggu Okey, betul. Ada lebih kurang 4 minggu. So 4 minggu tu kena prepare. Jadi presentation dia saya tak ada masalah, English or Malay, no problem. Okey je. Tapi apa yang saya nak tengok adalah dia macam seolah-olah saudari semua promote tempat tu. Okey, promote tempat tu. Tempat dengan each other tak boleh sama. Itu dia. Clear tak? Tak boleh sama.
Dia kena Malaysia ni banyak tempat pelancongan kan. Okey, ada yang tanya, doktor, pelancongan ni mestikah pelancongan melawat sahaja ke ataupun macam mana ke? Okey, dia ada pelancongan. Pelancongan travel, dia mesti kata apa, travel. Travel fotografi. Okey, pelancongan. Pelancongan ni boleh macam-macam types of pelancongan. Faham tak? So, kena study. Apa tempat pelancongan yang saudara-saudari semua nak ni? Okey, contohnya contohnya Ikmal pilih Melaka, Bandar Melaka. So maknanya tak ada orang boleh pilih Bandar Melaka. Ikmal saja yang boleh ambil Bandar Melaka tu. Kira macam tu. Jadi maknanya saya bagi masa habis kelas ni, okey, sila nanti type nama, okey, terus nama ringkas saja. Ikmal Melaka. Dah. Contohnya Nazira Kuala Lumpur. Dia macam tu. Maknanya orang tahu benda tu, orang takkan search tempat tu lah. Faham tak? Okey, cara nak present dia mudah aja. Masukkan dalam PowerPoint. PowerPoint, masukkan gambar-gambar tu. Okey, masukkan gambar-gambar tu. Itu saja. Okey. Clear tak? Okey. So maknanya pergi ke tempat, okey, makanan dan aktiviti yang boleh dibuat. Promote tempat tu. Promote ni macam mana? Saya nak sama ada, okey, saya bagi pilihan video ataupun fotografi. Itu saja. Tak payah buat poster. Saya tak payah buat poster semua, tak payah. Okey, just gambar saja. Okey. Lagi bagus kalau presentation tu pula kalau ada inisiatif, contohnya boleh letak peta kan. Kalau buat ni kan ada peta, pelancongan tu nak buat peta, nak lukis peta ke kat mana berapa km kan. Macam seolah-olah kita pergi kat tempat tu. Saudara-saudari semua promote tempat tu. Clear tak? Seolah-olah promote tempat tu. Sorry. Kayaknya buat macam jurnal lah kayaknya ni. Dia journal, visual journal. Lebih macam tu. Visual journal. Jangan banyak tulisan. Saya tak nak tulisan. Saya nak gambar saja. Gambar, sikit-sikit boleh lah. Typo sikit-sikit. Apa semua kan. Tak nak tulisan, tak nak poster. Saya tak mahu. Saya nak gambar saja. Dan macam mana saudara-saudari semua influence orang untuk pergi ke tempat tu. Kiranya macam tu. Clear? Tak payah buat brochure, tak payah buat poster, tak payah. Just masuk PowerPoint. Saya nak tengok presentation, saya nak tengok creativity of presentation menggunakan visual, fotografi as a visual. Itu saja saya nak tengok. Promote. Okay? Clear? Ada soalan? Okay, lepas tu maknanya dah bagi tahu tempat makanan juga aktiviti. Okay, daripada gambar-gambar yang kita ambil tu kan, pilih 5 saja yang terbaik. Okay, kemudian space yang terakhir, kritik gambar tersebut menggunakan 3 elemen, iaitu interpretation, mechanical dan formalistic. Kritik saja. Okay, clear? Okay, presentation, saya tak nak slide yang color-color, saya tak mau. Saya nak plain white je. Plain white, tak payah animation semua, tak payah. Okay, just plain white saja. Saya nak tengok yang tu je. Nak tengok gambar. Macam tu. Kalau nak buat macam peta pun boleh. Nak buat, terpulang pada kreativiti masing-masing. Tapi sebenarnya saya suka plain white tu sebab apa? Sebab biar gambar tu lagi menonjol kot daripada slide yang berwarna-warni tu kan. Pening kepala nak tengok kan. Betul tak kan? Saya nak tengok gambar tu sebenarnya. Macam mana saudara-saudari semua mencari gambar-gambar yang okey, yang nak promotekan gambar tu. Okey, gambar ni dia tak semestinya dekat Google. Kadang-kadang dalam Instagram pun boleh ambil. Boleh juga promote sekali Instagram tempat tu pun boleh juga. Copy and paste je Instagram tu. Habis cerita. Faham tak? Website ke, masukkan. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut lagi, sila layari Instagram, layari website. Ni semua ada. Lagi bagus sebenarnya kalau contohnya kalau tempat makan tu contohnya ada dia punya Instagram dan website. Bagikan semua sumber tu. Tunjukkan. Kita promote. Ni saya cari contohnya dia kata okey, saya cari ada kat Kuala Lumpur ni ada, memang ada beratus tapi takkan tak masuk semua kan. Ambil lah yang the best ni kan. Orang suka apa? Orang suka cantik dan murah, betul tak? Kan? Cantik dan murah kan? Okey, cantik dan murah. Bagilah cantik dan murah. Cantik dan murah. Okey, lepas tu promote juga. Kalau pergi tempat tu pula, hotel apa nak duduk? Okey, senaraikan hotel-hotel yang boleh diduduk. Bagi tahulah tu aktiviti kan. Hotel duduk kat mana? Kata apa dia macam
kenderaan, nak pakai kenderaan macam mana kan, apa yang ada dekat situ kenderaan kan, mana lebih mudah kalau ada kenderaan dan sebagainya, kat mana nak kat mana tempat-tempat yang menawarkan harga kenderaan yang murah, kena explore, okey. Faham tak? Okey, pilihlah antara, saya ingat dalam 5 cukup lah kot, yang terbaik, yang murah. Janganlah 5 tu mahal kan, sebab kita bayangkan kita ni pun nak melancong. So kita nak tahu tempat kan. Contohnya kalau nak tahu tempat tu mesti nak tahu kemudahan dia, apa aktiviti yang boleh dibuat, tempat makan kat mana yang best kan. Dan jangan masuk semua. Ambil dalam 5 sudah. Maksimum 5 kot saya ingat. Jangan masuk banyak-banyak. 5 yang the best. Kenapa pilih 5 yang the best ni? Sebab kata tempat ni murah, okey, senang, dekat, penginapan dan sebagainya. Kiranya macam tu. Tak? Tapi dia bermain dengan gambar. Okey, bermain dengan gambar. Clear? Ni final ni assignment final. Lepas tu done, merdeka. Cukup. Okey. Terus dah buat dah. Okey, Cameron Highland. Okey, terima kasih. Satu Cameron Highland. Masuklah sekarang. Kalau rasa nak cepat, takut kawan-kawan lain ambil kan. Ambil. Ingat pilih tempat yang banyak gambar. Jangan pilih tempat yang tak ada banyak gambar. Kalau tak ada gambar tu kan satu kerja pula nak pergi shoot, nak apa semua, mana cari kan. Kita nak promote. Okey? Boleh? Ada soalan? Buat sekarang. Nak tengok, cari, fikir kan. Nak buat kat mana, boleh masukkan. Dan saya harap bila kawan-kawan dah masuk, tidak ada assignment yang gambar-gambar yang sama ataupun tempat yang sama. Tak boleh. Saya nak berbeza. So jadi makna saya target dalam kelas ni ada 20 lebih, maksudnya ada 20 lebih, ada 20 tempat yang the best and attractive place in Malaysia. You just promote the Malaysian punya tourism. Okay? Clear Ada soalan lagi? Tanyalah. Tak apa. Tanya je. Sir. Ya, saya. Gambar, the travel photos yang kita ambil tu can okay. Ada a few gambar yang macam kita pernah ambil dulu kan. But dia macam ada a few bukan candid, apa nama? Sebab travel photo ni is just you nak ambil the gambar destination itself, right? Betul. Tapi tak apa kalau like a few, tak semualah. A few ada gambar macam post people, tak boleh? Boleh. Boleh. Asalkan gambar tu orang tengok, orang nak pergi, itu je. Tak kisahlah gambar. Gambar ni tak semestinya gambar internet. Kalau ada gambar sendiri pun bagus. Kan? Gambar sendiri pun tak apa, masukkan aja. Maknanya kalau ada gambar sendiri, tambah-tambah dengan gambar daripada mana-mana sumber lah. Sumber ni tak semestinya Google, Instagram boleh dan sebagainya. Okey, kalau contohnya, saudara-saudari semua ada contohnya tempat makan kan? Bagi Instagram tempat makan tu. Kalau hotel, tempat duduk, menginap dia tu, bagi Instagram tempat menginap tu. Maknanya kita promote tempat-tempat tu. Tapi pilihlah yang the best. Yang bila orang tengok macam, nak pergi tempat ni lah. Dia macam tu. Nama pun travel photo kan. Tapi sebab pandemik COVID ni dah memang tak boleh nak pergi shoot keluar, nak pergi apa semua. So, kita reda je lah pakai je yang ni. Okay? Clear? Apa nama, okay, katakanlah ada orang letak situ Melaka, ada orang letak situ Sarawak kan. Kalau saya nak pergi Kuching, dia kira Sarawak juga ke macam mana? Dia macam ni, janganlah letak general sangat. Sarawak tu bukan habak besar kan. Kat Sarawak tu banyak tempat menarik. Letak Sarawak lah, Melaka lah. Saya dah macam mana saya nak masuk Melaka, Alor Gajah. Alor Gajah dah buat apa kat Alor Gajah ni? Kena gaduh. Gaduh lah. Besar sangat. Jangan besar sangat. Contohnya Sarawak, Kuching. Terus maknanya dia buat Kuching je kat apa sih tempat kat Kuching tu je, tapi tempat lain. Melaka ni kecil. Badan Melaka lah kan. Melaka kan. Melaka kecil tak apalah. Alor Gajah, tengok dah banyak dah masuk tu. Alor Gajah kan. Alor Gajah, Jazin tu kira Melaka lah. Okay, nak senang kita specific place lah kan. Specific place. Specific place tu mesti ada aktiviti, mesti ada tempat makan. Kecuali Perlis lah. Perlis tak besar. Perlis, Melaka besar ke? Melaka tak besar. Tak, Melaka kira banyak lagi je. Ada Alor Gajah kan, ada Kira kan, Pegalang Balak. Perlis tak besar, dia macam masuk dia terus sampai Thailand. Okey.
Okey, tapi kena spesifik lah. Kesian kat kawan-kawan Kesian kat kawan-kawan yang apa yang ni Okey, saya tengok Okey, kamera Penang. Penang okey lah. Penang Penang dia Langkawi. Dia macam itulah. Melaka. Kuala Terengganu. Terengganu besar. Terengganu kan dekat apa? Dekat mana? Apa tempat menarik kat Terengganu? Siapa duduk Terengganu ni? Ada? Siapa duduk Terengganu? Tak ada? Sarawak besar sangat boleh kecilkan. Sarawak kat mana? Kuching. Dekat mana? Sabah tu pun boleh spesifikkan. Tapi kalau macam tempat tu, okey, andai katalah dah buat senarai ni, tiba-tiba pula dia nak buat yang lain kan? Contohnya dia ada tempat lain lah, dia kata dia silap, dia nak ubah, boleh, tak ada masalah, as long tak ganggu kawan-kawan punya tempat yang dah pilih awal. Clear tak? So kena pilih lah tempat-tempat tu Okey, ada lagi nak tanya? Saya dah ulang 4-5 kali juga ni. Kan, 4-5 kali ulang ni. Lepas tu saya siap buat video lagi. Lepas tu boleh tengok dekat dalam YouTube. Okey? So, ada lagi nak tanya? Semua clear tak? Alhamdulillah, clear. Banyak kali saya sebut, tempat tu mesti ada tempat aktiviti yang nak dibuat, makanan, okey, dan juga tempat tu maksudnya macam termasuk juga hotel dan sebagainya lah. Bagi tahu siap-siap hotel, pengangkutan. Bayangkan, cuma just bayangkan aja, orang pergi kat tempat tu orang tak tahu apa-apa, mana nak cari tempat tu. So slide ni yang boleh bagi info everything pasal pelancongan di kawasan tu. Itu je. Okey. Ada soalan sebelum saya masuk kepada yang interpretation, mechanical dan formalistic tu? Faris, minta tukarlah, Kelantan tu besar. Ingat nak tumpang Kelantan tu. Kelantan besar, memang besar. Kelantan tu kat mana? Nak buat Langkawi juga. Langkawi tu okey lah. Langkawi tu spesifik tu. Langkawi. Itu kan. Tu spesifik. Labuan tak ada orang nak buat Labuan. Labuan kan banyak. Labuan, wilayah Persekutuan Labuan. Kan? Labuan pun boleh tahu. Labuan tu satu juga tempat spesifik. Cantik tu Labuan. Boleh pilih. Okey. Simple aja. Saya balik negeri lah. Ada apa lagi? So kalau negeri sama tempat lain boleh lah kan? Apa negeri apa? Negeri sama tempat lain. Negeri sama tempat lain tak ada masalah. Tu sebab tu saya kata spesifik tempat. Perak tu berdabak besar, banyak tempat Perak tu, betul tak kan? Perak tu kan? Banyak tempat. Senang cari tempat tu, ya mesti ada tempat makan, mesti ada tempat menginap, mesti ada kenderaan yang boleh nak ni. Okey tak? Ada yang tak ada tempat langsung. Dah mati akal dah, tak tahu nak buat apa. Biar ada orang berebut dulu tu. Biar berebut dulu. Okey. Simple saja. Okey, ni saya masukkan dekat dalam nota saya bagikan sebelum ini. Okey. Sebentar Okey. Dia senang aja untuk makluman semua, okey, bila kita nak membuat kata apa proses kritik gambar, ini yang saya kata boleh gunakan kaedah saya lah, kaedah saya kalau kita nak kritik gambar tu macam mana okey, tapi yang ini macam saya kata dia depends on kita punya kritikan ni sebenarnya kalau ikutkan dia depends daripada kita punya knowledge dan juga experience sebenarnya dalam kita nak berkecimpung ataupun kita mempunyai pengalaman dalam sebelum ni menghasilkan gambar ataupun kita memang banyak tengok gambar-gambar. Tapi saya rasa dalam keadaan sekarang ni, masyarakat sekarang ni memang orang tak boleh lari dengan fotografi. Keliling kita ni semua memerlukan fotografi and visual. Fotografi dalam part of visual. Jadi maknanya sekeliling kita kat dunia ni, kat mana-mana sekarang ni, keliling kita memang semua ada visual kat keliling kita ni. Sebab tu orang tak boleh menafikan bahawa visual adalah salah satu part dalam kehidupan manusia sekarang ni. Okey, cuma
kita sebagai orang yang bekerja dalam visual ni, kita kena tunjukkan kepada orang, okey, macam mana kita nak kata apa, menyampaikan kata apa message dengan menggunakan visual tu. Okey, yang itu yang kita nak tekankan kepada masyarakat kita. Okey, tetapi untuk travel fotografi ni memang kita tak boleh lupalah bahawa untuk travel fotografi ni kita memang nak ataupun tidak, ia memang bergantung kepada macam mana kita menghasilkan gambar dan macam mana kita nak membaca gambar. Sebab tu saya kata salah satu part yang penting dalam bidang fotografi ni adalah kita faham macam mana kita nak capture moment dan macam mana kita nak mendapatkan exposure yang baik, yang bagus. Okey? Jadi yang ini nota-nota saya sebelum ni, saya ada bagi tahu secara kata apa terperinci macam mana kita nak shoot moment. Okay, yang ini macam saya kata mungkin dalam saudara-saudari semua bila nak cari gambar-gambar dalam pelancongan ni kan, aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan, aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelancong kat tempat tu adalah mungkin kita boleh kata contohnya aktiviti mandi bandar. Okey, jadi tu sebab saya kata tidak banyak sebenarnya gambar-gambar yang very outstanding yang menggambarkan aktiviti-aktiviti yang berlaku kat kawasan tu. Okey, sebab sebelum ni kalau kita nampak kebanyakannya lebih kepada architecture, lebih kepada landscape. Okey, tapi kita nak dapatkan the wow moment tu dalam aktiviti pelancongan tu memang sangat kurang. Sebab kalau saudara-saudara perasan, kalau contohnya kita, siapa pernah pergi yang Bonda Rosita yang apa ni dekat Sungai Besar tu dekat Selangor tu dia kata apa, rumah hutan, rumah sungai, rumah kampung, rumah sungai. Memang kita boleh tahu, kita nampak cantik kawasan tu dengan nampak landscape, dengan nampak rumah dia yang banyak estetik, nilai estetik yang tinggi dan sebagainya. Kita memang pernah jugalah kalau ada juru foto ni dia suka ambil gambar landscape, menunjukkan keindahan rumah hutan, menunjukkan nilai estetik bangunan tersebut. Memang banyak kata apa gambar-gambar sebegitu. Tapi untuk nak menggambarkan kegembiraan momen, aktiviti yang boleh dilakukan kat tempat tu memang sangat kurang. Itu kekurangan je lah. That's why tak banyak gambar-gambar sebegini yang dipromotkan dekat dalam kata apa brosur, dalam apa sahaja medium-medium sosial yang menggambarkan, menunjukkan aktiviti yang boleh dilakukan di kawasan tu. Okey, contoh yang kedua ni adalah seperti makanan. Okey, orang nampak makanan, kata apa, sebenarnya kalau nak shoot makanan ni, kalau nak dibandingkan dengan videografi, kalau katanya untuk dapatkan kata apa mesej yang sangat cepat yang boleh tangkap pemahaman dan jiwa untuk orang, menggoda orang untuk rasa makanan dan menunjukkan tempat makan yang best dekat kawasan tu, lebih mudah orang kata menggunakan videografi berbanding dengan fotografi. Sebab videografi ni orang kata dia lebih boleh nampak dia secara keseluruhan. Tapi kalau macam fotografi ni, dalam stil foto ni, dengan hanya gambar sahaja, sekeping gambar, dua keping gambar tu, dia kena menceritakan segala-galanya yang ada pada kawasan tempat makan tu. Itu kesukaran dalam stil foto. Okay, that's why kalau kita nak shoot gambar makanan di tempat pelancongan yang ada tempat makan yang best kat tempat makan tu, dia bukan satu benda yang mudah. Apatah lagi, ada setengah tempat makan tu dia tak adalah bersifat hipster. Ada tempat makan tu, dia punya tempat makan macam dalam pondok, tapi sebenarnya makannya dia very outstanding kan. Jadi yang itu pun salah satu part juga. Maknanya dia tak semestinya tempat makan yang the best tu tempat hipster yang dihias cantik dan sebagainya. Kalau dihias cantik tu orang kata mudah lah untuk kita promote. Tapi kalau tempat makan yang macam kedai-kedai macam rumah pondok ke apa dan sebagainya, itu paling sukar untuk kita buat penggambaran. Apatah lagi kita nak tunjukkan, okey ni tempat makan ni, walaupun tempat makan ni dia taklah secantik mana, taklah secanggih mana, tapi makanan ni memang wow best. Macam mana kita nak gambarkan makanan yang wow best tu? Yang itu pun kita kena pandai jugalah mencari angle komposisi dia dan sebagainya. Jadi sebab tu saya kata dalam travel fotografi kita nak share kita punya moment kita. Kita pergi kat tempat tu, kita suka tempat tu, kita rasa tempat tu best. Tapi macam mana kita nak share tempat tersebut, kita nak sampaikan mesej kepada pengunjung-pengunjung yang lain yang maybe pernah datang ataupun tak pernah datang kat kawasan tu untuk pergi kat tempat tu. Ini kita punya tugas kita yang memang sangat berat. Sebab tu saya kata untuk dapatkan momen ni, dia perlu bermain dengan
Tiga aspek tadi tu, iaitu interpretation, mechanical dan formalistic. Tiga aspek tu. Dalam bidang foto ni, kalau saudara semua perasan, saya dalam mana-mana bidang foto, baik pun foto journalism ke, advertising ke, foto travel foto ke, forensik ke dan sebagainya, konsepnya adalah sama. Bahawa sebenarnya fotografi itu sebagai satu medium untuk menyampaikan mesej secara visual. Yang ini saya tekankan. Macam mana kita nak menyampaikan mesej secara visual? Maksudnya sebagai jurugambar, kita kena faham bahawa gambar tersebut akan dibaca oleh audiens. So, audiens nak baca gambar tu macam mana? Jadi maknanya travel fotografi ni salah satu part dalam bidang advertising. Bila advertising ni, maknanya gambar tersebut kena make it perfect. Okey. Saya bagi satu contoh. Mungkin saudara-saudari semua kata, doktor boleh tak kalau saya tengok gambar ni saya nak edit sikit lah doktor. Sebab apa gambar ni tak menarik tapi saya nak jadikan dia menarik. Boleh, sangat digalakkan. Sebab ini adalah advertising. Advertising dia bukan macam journalism. Journalism, kita boleh shoot, kita memang apa yang kita nampak, itu yang kita shoot. Apa yang kita shoot, itulah yang gambar tu yang kita akan present. Tak boleh ubah. Sebab dia ada etik dia yang tertentu dan kalau kita ubah benda tu, kita jadi tak bertanggungjawab. Tapi dalam advertising, tempat tu contohnya dia tak menarik. Kita nak jadi dia menarik. So that's why kita kena menghasilkan gambar yang menarik. Nak menghasilkan gambar yang menarik, memang kita tidak boleh lari bahawa kita memerlukan lighting. Kita memerlukan colours. Kita memerlukan kalau black and white tu so sistemnya betul. Okey, dan yang seterusnya kita memerlukan editing. So editing dibolehkan dalam advertising. Termasuk juga dalam travel photo. Sebab kebanyakan orang dah salah faham. Sebab orang kata, bila tengok foto je, apa tengok dalam gambar tu, itu yang kita akan present, kita akan submit. Tidak. Kalau boleh edit, edit. Sebab kita nak attract, kita nak goda orang untuk tengok gambar kita. Okey. Jadi kalau kita nak shoot aktiviti-aktiviti yang ada pada tempat tu, kita kena pilih gambar yang ada wow factor. Okey? Ini paling penting. Sebab apa? Sebab tak mudah untuk kita nak gambarkan aktiviti-aktiviti tersebut dengan kita nak dapatkan kata apa the perfect moment. Sekarang ni kita kena dapatkan the perfect moment. Contohnya macam kita tengok gambar-gambar yang ada selalunya dekat overseas memang banyak sebenarnya. Tapi dekat Malaysia ni kita tak banyak sangat gambar-gambar yang kata apa yang fokus on the moment, untuk yang fokus pada perfect moment. Yang banyak sebenarnya adalah gambar-gambar seperti landscape, architecture, benda tu memang banyak bertebaran dekat dalam Google. Banyak sangat. Tapi untuk nak tunjukkan aktiviti moment, perfect moment tu, aktiviti tu memang sangat kurang dalam travel photo. Jadi mungkin selepas ni saudara-saudari semua kalau kita berada pergi travel kat mana-mana nanti, so jadi maknanya bukan hanya fokus kepada landscape, architecture, tapi dapatkan the perfect moment. Tempat, maknanya tempat moment kat tempat tu. Saya rasa itu pun salah satu cara lah untuk kita tarik minat orang untuk hadir lah, untuk datang untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kat situ. Okey. Jadi maksudnya macam mana kita nak dapatkan the perfect moment tu? Sebab bila sebut travel ni, kita tak boleh menafikan dalam travel photo ni dia kata apa, perlu dapatkan the perfect moment dengan the right timing. The right timing lah. Right timing ni maksudnya the perfect timing lah. Sebab kadang-kadang kita berada kat tempat tu, kita tak boleh turun bas, turun kereta, kita pergi shoot tak lepas tu balik. Tak ada. Sometimes kita kena duduk, kita kena tengok, kita kena perhati. So kita nak menunggu perfect timing yang baik. Kadang-kadang perfect timing yang baik, contohnya ada budak kanak-kanak bawa belon lari, dia lari dekat burung merpati berterbangan. Lepas tu kebetulan pula dapat pula the backlighting senja turun kan, lighting senja tu dapat backlighting, nampak pula backlight kat belakang tu kan. Jadi yang itu sebenarnya bukan mudah. Sebab apa? Dia perlu dapat the perfect timing. Bukan right timing, perfect timing. Kalau right timing adalah benda tu memang sekali je berlaku, dia tak boleh berlaku lagi dah. Tapi kalau perfect timing, kita boleh suruh budak tu lari sampai kita dapat time shot yang kita nak. Maknanya benda tu boleh kita manipulate tu sebenarnya. Manipulate, kita boleh minta orang tu berlakon, minta kata apa budak tu berlakon dan sebagainya. Sebab tu saya kata, saya nak perbetulkan, it's not talking about the right timing, it's a perfect timing. Kenapa saya kata begitu? Sebab contohnya spot photo kena ada right timing.
Sebab takkan nak suruh orang tu goal banyak kali kan. Kalau goal sekali-sekali lah. Kalau goal dua kali lah. Kalau goal tu pula tiba-tiba pula dapat pula lighting dia dan sebagainya, itu adalah the right timing. Lucky, benda tu bergantung kepada nasib. Tapi kalau perfect timing, kita boleh ubah, buat sampai kita dapat timing yang kita kehendaki. Iaitu bezanya lah. Okay, yang seterusnya, kita kena pandai juga dalam mencari angle yang kita rasa yang kita boleh dapatkan gambar the very powerful. High level, high angle, eyes view, bottom angle, low angle, warm view, bird's eye view, chanting. Itu adalah angle-angle yang sebenarnya sangat memberikan ataupun sangat membantu gambar kita. Itu kita tak boleh nafikan. Kita pun kena faham juga berkaitan dengan lighting, dengan cahaya. Macam mana kita nak dapatkan kesan daripada cahaya tu. That's why saya kata kalau kita shoot gambar-gambar architecture ni, kita kena cari lighting yang betul. Kena cari lighting yang betul. Orang kata macam kata apa, the golden hour, supaya gambar kita tu kita shooting tu ada kesan yang ada sedikit lah signifikan terhadap gambar yang kita nak shoot tu. Okey. Lepas tu pula macam saya kata kita sebagai camera operator ni, kita memang kena betul-betul mahir dengan button-button ataupun teknik-teknik dalam bidang foto. Okey, sebab macam saya tengok sekarang ni orang dah tak pakai DSLR. Orang dah tak ramai dah. Orang kata sekarang apa nak pakai DSLR, beli mahal-mahal. Tapi kita sekarang kamera iPhone pun dah very outstanding. It depends. Sebab tu saya selalu bercakap bahawa bidang foto ni dia makin lama, kamera tu bukan semakin besar. Kamera tu semakin lama semakin kecil. Lagi kecil tu lagi power sebenarnya. Sekarang ni lah. Tapi macam saya kata, dia tak semestinya orang pakai DSLR kamera tu dia boleh hasilkan gambar yang best. Orang kata sebenarnya gambar yang best tu bukan kamera, tapi man or woman behind the camera tu. Maknanya dia teknik-teknik, dia faham teknik-teknik tu. So jadi maknanya teknik tu dia boleh fahami, maksudnya dia boleh tahu time bila nak pakai low shutter, time bila nak pakai high shutter, time bila nak pakai ISO 400 to 800, time bila nak pakai 100 to 200. Dia faham Kelvin, dia faham kata apa, white balance, dia tahu, dia faham konsep lighting. Ini semua adalah aspek technical. Konsep lighting tu macam saya kata, contohnya technical dalam lighting tu reflection, absorption. Itu adalah teknik-teknik yang boleh digunakan dalam lighting. Okay. Lepas tu juga antaranya adalah kita ni sebenarnya dalam travel photo ni kita kena enjoy. Enjoy ni maksudnya kita tak boleh hanya pergi ke sana semata-mata nak shoot gambar je. Tapi kita pergi ke sana tu adalah kita nak promote tempat-tempat yang ada pada waktu itu. Tempat-tempat yang kita boleh promotekan, kawasan aktiviti-aktiviti yang dia boleh buat. Apa tempat makan yang best yang kita boleh pergi. Jadi maknanya sebagai travel photographer ni kita kena explore kawasan tu. Supaya kita boleh review dan kita boleh sampaikan maklumat dan mesej tu pada audience lah. Mempromosikan tempat tu. Jadi yang ini saya kata tugas kita sebagai travel photo ni, ia bukannya macam journalism aja, dia kena bersifat advertising maksudnya, okay, kalau saudara-saudari semua kalau Google dapat gambar tu tak menarik, doktor boleh tak saya nak edit? Boleh, tak ada masalah, okey je. Okey, sebab this is advertising. Dan gambar kita dekat dalam slide kita tu kena adalah gambar-gambar yang memang advertising. Bukannya main ambil gambar kemudian letak, dia tak boleh. Sebab apa? Kita nak promote tempat ni. Kita nak orang menjiwai tempat tu. Orang nak pergi tempat tu. Itu kita punya peranan kita sebagai travel photo. So jadi maksudnya, dalam kita nak membuat kata apa sesi kritikan, okey, macam saya kata yang pertama sekali adalah interpretation. Interpretation adalah kita kena jelas mengapa gambar tu dihasilkan. Jelas kenapa gambar tu dihasilkan. Okey, kita bercakap dalam konteks advertising. Kalau konteks advertising, adakah gambar tersebut boleh menarik minat audiens untuk pergi dekat kawasan tu? Nampak tak? Boleh menarik minat atau tidak? So macam mana dia nak menarik minat? So jadi maknanya maklumat dalam gambar tu, adakah gambar tu mempunyai maklumat yang sepatutnya yang mempromosikan tempat tu? Faham tak maksud dia?
Jadi maknanya kita bercakap dalam konteks advertising. Semalam saya mengajar sport lain. Sport lebih kepada dia nak menggambarkan momen kemenangan permainan. Dia adalah part of journalism. Okay, tapi dalam travel photo is a part of advertising. Journalism, apa kita shoot itu yang kita tunjuk. Tapi advertising, apa kita shoot, kita kena goda orang untuk pergi ke tempat tu. Jadi maknanya maklumat tempat tu perlu ada. Okey, adakah gambar tersebut dapat nak menggoda orang untuk pergi ke tempat tu? Itu adalah dalam interpretation. Maknanya mesej tu sampai tak? Orang pergi tengok gambar tu, orang nak tak pergi? Itu antara interpretation, elemen interpretation yang nak dimasukkan. Elemen mechanical, kan dah tahu sikit pasal Kelvin, okay, white balance, low shutter, high shutter, exposure cukup tak, okay, dia ni normal exposure ke, overexpose ke, underexpose ke, kena bagi tahu dekat dalam kata apa gambar tersebut. Tak perlu letak shutter speed berapa, aperture berapa, tak payah. Itu tak perlu. Jangan tak payah letak ISO sebab kadang ada ISO, ada gambar tak ada ISO kan. Jadi tak payah letak, tak payah cari ISO dia. Just bagi tahu secara general berkenaan dengan teknik-teknik yang digunakan. Mungkin fotografer ni menggunakan teknik low shutter, bagi tahu teknik low shutter. Okey, ada fotografer gunakan high shutter, bagi tahu teknik high shutter, pakai panning, movement dan sebagainya. Dan termasuk juga dalam direction of light. Direction of light pun dia ada dua. Direction of light ni boleh juga masuk dalam formalistik. Mungkin juga boleh masuk dalam aspek dalam aspek technical. Macam contohnya menggunakan reflection. Ingat tak dalam assignment sebelum ni saya ada kata suruh buat reflection. Itu adalah technical, mechanical, boleh letak. Lighting ni direction ni okey tak? Okey, maknanya dia overexpose ke, normal expose ke atau underexpose. Itu adalah dalam aspek technical. Okey, yang terakhir adalah kritikan dalam aspek formalistik. Formalistik tu senang je. Color, line, shape, texture, masuk shadow, masuk juga dia punya colors dia tu, psychology of color dia, okey tak, warna je cukup tak, warna dia boleh attract tak. Tapi saya ingatkan sekali lagi, saudara-saudari semua membuat kritikan dalam konteks travel fotografi, dan perlu tengok bahawa adakah gambar travel fotografi ni dia ni cukup elemen-elemen ni dalam menarik minat orang untuk pergi ke tempat tu. Clear? Jangan cakap dalam konteks journalism. Ni dalam konteks advertising. Jadi maknanya kena promosi. Cukup tak warna dia, attraction of colours dia, cukup tak attraction of light dia, lighting dia. Lighting ni dia membangunkan karakter of light tu cukup tak dalam menentukan, membangunkan direction dalam segi seorang dalam advertising travel tu. Okey, dalam nota saya ada bagi dah berkenaan dengan ada beberapa teknik dalam visual teknik ni. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Kalau laju bagi tahu Okey, visual teknik ni, okey, gunakan perkataan-perkataan seperti salience. Salient ni macam saya kata most grab your attention. Yang ini pun saya rasa nota-nota saya pun dah jelas dah kot macam mana nak menggunakan salience. Salient ni seperti contohnya placement, color, size, focus, distance. Yang ini semua adalah perkataan-perkataan yang sebenarnya mudah untuk kita faham. Macam mana kita nak memberikan kritikan kita secara berinformatik dan juga penuh dengan aspek-aspek teknikal dalam kita mengkritik gambar-gambar yang bersifat advertising. Okey, yang ini saya rasa tak ada masalah untuk saudara-saudari semua faham sebab ayat-ayat dalam nota ni dia memang is very simple untuk saudara-saudari faham. Okey, dan insyaAllah saya akan masukkan upload juga esok nota-nota yang berkait rapat dengan elemen-elemen of art. Mungkin boleh bantu. That's why kalau kita mengkritik gambar, bila sebut element of art, kena masukkan. Jangan letak hanya kepada line, shadow, line, shape, texture. Itu adalah elemen asas dalam seni. Tapi kita bercakap dalam elemen asas dalam fotografi. Elemen asas fotografi seperti depth of field, shadow, itu adalah colors, lighting, itu adalah elemen-elemen asas kalau kita nak kritik formalistik dalam bidang fotografi. Dapat tak? Clear tak kelas? Okey tak? Laju sangat ke? Okey dah, okey. Okey. Faham So jadi maknanya buat kritikan 3 tu. Saya nak tengok
mesti ada elemen-elemen yang saya baru bagi tahu tadi. Mesti ada elemen-elemen yang saya sebut tadi tu iaitu interpretation, mechanical, formalistic. 3 benda tu. Okey, macam aktiviti tadi tu macam gambar aktiviti tu dapatkan gambar aktiviti yang ada moment. Tapi kalau ada kata doktor tak ada langsung lah saya cari kat internet, tak ada. Cari yang the best. Tapi kalau macam gambar tu rasa boleh edit. Nampak tak maksud dia? Kan, so study semua grafik kan. So editing tu rasa dah powerful dah, rasa memang boleh edit lah. Kalau boleh edit. Itu je. Kan? Kalau kata doktor, saya nak cut sini, saya nak paste ni. Buat selagi boleh attract orang untuk pergi tengok gambar tempat tu. Habis cerita. Clear? Tak maaf lah, ada sound, side effect, sound. Bapak saya tak berapa sihat. So macam-macam lah orang tua kan, kalau dia sakit kan macam-macam bunyi kan. Okay. So ada apa-apa nak tanya? Semua okey ke? Okay, dah. Okay, Alhamdulillah. Susah ke? Last assignment? Okay, InsyaAllah okey, boleh. sir. Boleh. Okey, boleh. Kita try dulu. Buat aja. Layankan aja. Okey, macam saya beritahu tarikh submitnya kita akan buat final presentation pada 17 hari bulan Julai. This is a final presentation. Lepas tu Merdeka. Dah cukup kan? Merdeka. Merdeka. Okey. Lagi soalan? Setakat ni belum ada kita. Okay. Untuk the next seminar nanti saya akan cover semua nota-nota dan saya akan habiskan syllabus. Saya akan habiskan, okay. Syllabus saya akan bagi tahu kata apa teknikal dan sebagainya. Jadi cukuplah tu. Lepas tu seminar yang terakhir, seminar kelima tu lebih kepada final presentation. Kita ada 2 jam saja. So maybe saya kalau rasa minggu seminar keempat ni ada yang dah siap awal doktor nak buat present dulu, boleh tak doktor? Boleh. Tak ada masalah. Tapi bagi saya habis syllabus dulu lah kot. Kan? Habiskan saya dalam sejam tu saya bagi lecture sikit. Sejam tu. Jadi siapa yang rasa dah nak buat awal, boleh, tak ada masalah. Maknanya seminar kelima ni dia jadi tukang dengar je lah. Okay. Dan terus submit terus pada your future. Okay, sir. Okay. Any question? Macam mana PKP tempat masing-masing okey? Okay, dah. Setakat ni tak ada roadblock banyak sangat. Boleh gerak masih bebas lagi. Ya, dekat mana Airil? Dekat mana? Saya dekat Shalam, Kelang. Dari sini tak ada roadblock banyak sangat kan? KL yang banyak KL yang banyak. KL pun tak juga saya tak tahulah orang yang pergi kerja kat KL lah kata tak adalah banyak sangat sebab sekarang ni masih lagi main dia dekat tol lah. Tapi saya rasa sebab pun kita kesian dekat anggota polis kita tu pun dah penat kot saya rasa kot. Kesian diorang. Sangat, dah tak larat nak jaga dah. Setuju, betul. Dan Orang dah penat dah. kalau betul dah pemulihan ekonomi ni sampai bulan 11 baru nak boleh rentas ni 100 lebih hari juga tu PKP kita ni lama tu. Kan jadi Betul. pening juga kepala saya pun sebenarnya pun travel photo ni pun saya duk memikir macam mana saya nak bagi ni kan keluar kan takut kena saman. Kan tapi kalau tak buat cyber kan nak babit makan macam mana, so saya fikir ini jalan yang terbaik untuk kita buat, tak payah keluar, tak payah nak shoot keluar shoot apa semua. Okay, just guna je lah gambar yang sedia ada macam saya kata kena rajin carilah kena rajin carilah dekat internet dan sebagainya kalau perlu edit itu je jawapan saya. Okay. Terima kasih doktor untuk penomoran. Okay, terima kasih, sama, tak ada masalah. Okay, Untuk assignment yang kedua ni submission link doktor akan bagi Dah, saya dah masukkan dah. Dalam Google tu, masukkan aja. Nanti saya akan tengok kemudian. Minta maaf lah sebab ada yang mesej saya tanya, doktor boleh tengok, minta maaf lah. Saya kadang-kadang kerja daripada pagi kan balik malam. Lepas tu pula malam pula kelangan budak master lagi. Sebab saya pun nak kena prepare ke pelajar master saya dengan DRP kan, detail proposal dia kan. So setiap malam kena jumpa. Dengan student PhD lagi kan. Jadi minta maaf lah kalau saya tak boleh nak jawab. Tapi insyaAllah saya cubalah kalau rasa memang betul-betul nak saya punya pandangan apa semua. Kalau boleh bagi tahu je lah. Nanti insyaAllah saya cuba spend masa nanti insyaAllah. Okay? Ada apa-apa lagi nak tanya? Tapi saya rasa kelas ni memang rajin jugalah tanya saya. Banyak mesej saya tanya pasal assignment. Saya suka sebenarnya.
Saya suka sebenarnya, baguslah semangat ni wajar diteruskan sehingga ke akhir habis belajar kot, graduate 8 semester kan, ni baru semester berapa ni? 4 dah. Lagi 4 semester lagi nak habis kan? Ya, 2 betul. tahun lagi. 2 2 tahun lagi. Tak apalah, pejam celik lama-lama habis satu. Sekejap je kan. Kejap je. 2 tahun tu sekarang ni, saya rasa macam setahun tu baru semalam saya rasa. Saya rasa Boboni wish birthday, terima kasih banyak-banyak. Okey. Sebenarnya 41 tahun dah umur saya, menakutkan. Kalau 14 tahun seronok lah. Kan 14 tahun seronok. Ni dah 41 tahun. Tapi saya rasa birthday tu rasa baru semalam rasa yang saya yelah cepat betul masa lah. Betul memang cepat orang kata. Kalau lepas bulan puasa ni, bulan puasa dah raya lagi cepat. Tengok dah bulan 12. Tengok dah masuk tahun depan. Cepat Nuri. Sedar tak sedar je. Okey. Okey, doktor. Okey, nak tanya apa lagi?